Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni aku pakai tu kolok. Waktu tu aku buat show lepas bagi kat aku tu kolok. Try pakai api lah. Sebab baru ni ada panglima mana marah kat aku pula. So aku pakai api lah ni. Semua tahu, lepas bagi tahu sekali lagi lah. Dalam bulan ni, bulan lepas dan sekarang ni, lepas berbalok belakang kena. Hati ni tak ada tempat dah nak jahit. Kalau jahit tu dia bersulam jahit kuat atas. Tak ada plaster dah nak letak. Punya parah, punya luluh, punya hancur. Mereka tibai, mereka jolok, mereka rimbas, mereka pukul. Tiap kali member hantar mai cerita ni keluar pula. Ni keluar pula lepas. Aku tak layan. Tapi hari ni member kita lepas ada baik yang layan satu video ni. So dia bagi kat aku video ni. Orang ni muka tua dah. Muka tua dah. Nama dia Ustaz Syahril Long. Ada pula macam nama dia Syahril Long. Tua nampak. Membuat aku ni aku tak golong ni. Tapi aku beritahu muka dia aku nampak tua dah. Sepatutnya dia tahu kubur dia panggil dah. Faham? Aku dengar mukadimah dia sikit tadi. Dia baca Quran, dia buka mukadimah, dia baca ayat-ayat mukadimah untuk pembukaan kata bahasa Arab. Dengar sedap. Dan aku cuba nak dengar bila Ustaz Melayu berbicara bahasa Melayu selepas bahasa Arab. So kita tengok. Okey, orang tahu aku kena viral. Ustaz-ustaz muda ni baru ni aku nak buat show ni, aku dah dapat show dekat Dungun dah. Ustaz muda nama Muhammad Azlan apa aku tak ingat dah nama dia, member aku hantar tadi. Dah dia tembak dalam Dungun punya penduduk aku ni sesat, menyebar nu ini apa semua, sedangkan dia tak pernah duduk depan aku. Ini mungkin sebab viral yang tanpa disoal siasat. Okey, contoh dia. Let's go along with this, alright? Let's go along. Aku nak tunjuk macam mana gaya, rupa, bentuk ulama atau ustaz fiqh Melayu berbicara. Hampa nak tengok macam mana mereka masuk racun. Biar aku cerita pasal kes aku according. Mereka kata kes dia ni yang kena tengok, dia orang tua lepas. Kan? Kalau muda-muda ni tak sarut kisah lah. Sebab mereka dah ingat mereka nak hidup lama lagi, bukan nak mati. Ni orang tua dah ni. Mereka member kita sedih lepas tengok orang tua macam ni yang cakap. So let's move on. Kita dengar sikit. Sebab tu tuan-tuan saya dah sebut, berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 32, kalau kita bunuh seseorang yang tidak berdosa, umpama kita membunuh seluruh umat manusia. Sila rujuk Al-Ma'idah ayat 32. Ayat yang dia sebut tu ada sebut, dah aku sebut dalam buku My Name is Muhammad and I Love You All. My Name is Muhammad and I Love You All. Buku tu sekarang tengah translate bahasa Inggeris untuk worldwide. Ada aku sebut juga, when you kill one innocent person, it seems like you kill the whole humanity, right? Dan kalau kamu memfitnah seseorang tu, seolah kamu juga memakan daging saudara kamu sendiri. Scary shit, man. Hannibal. Let's go. Tu macam hakim duk jatuh hukum tu, balik awal. Allah Akbar. Kan? Ada hakim macam ni. Masa tak berapa syok, letak jawatan. Jangan duk syok jatuh hukum. Nah. Hakim ni wajib berlaku adil. Alhamdulillah, terima kasih. Ada hadis tuan-tuan pernah dengar kan? 3 hakim, 2 masuk neraka. Batu seorang anak murid saya, dia letak jawatan. Dia duduk dengar kuliah-kuliah macam ni, dia kata tak jadi. Tapi dia hidup juga, walaupun dia letak jawatan. Hidup sampai hari ni. Okey, buat masalah ni aku setuju dengan dia cakap. Cantik huraian dia. Kita tak boleh hukum orang semudah-mudah. Hakim kalau boleh letak jawatan, kalau tak reti nak menjalani hukum dengan benar. Dia bercakap bab jangan menghukum orang. Minit ke 6:07. Itu keyakinan tentang rezeki.
Alhamdulillah. Rezeki kita adalah di tangan Allah. Baik. Itu yang saya baca cepatnya sebab yang saya nak fokus ialah kenapa umat Islam wajib solat. Yang ni kita nak bahas. Ada dalam tempoh sebulan ni lah, dalam sebulan ni dah mula lepas, ada seorang yang bagi yang dia nama dia Lepat. Tak tahulah lepat pisang ke lepat ubi, aku tak tahulah kan. Tapi dia nama Lepat. Lepat ni pun sabut. Tadi 607 dia cakap jangan hukum orang. Ada banyak hakim, 2 hakim dah masuk dalam neraka. Sekarang 607, ini 6.43, 6 minit 43 saat. Tadi 6 minit 07, ini 6 minit 43 saat dia hukum aku dah. Lepas ni serabut. So this kind of ustaz, apa yang mereka cakap, apa yang mereka buat. Tadi dia sebut ada hakim letak jawatan lah apa semua. Sekarang dia balun aku tak sampai 1 minit. Apa yang dia sebut tadi tak sampai 1 minit. Only 4, not even 43 minutes. 7 second, 7 second. Sekarang 6.43, not even 40 minutes. Dia dah hantam aku dah. Tak apa, kita go along. Ada Lepat sini cakap dia macam ulama. Kita ni kalau tak khusyuk tak payah semayang. Okey. Demi Allah dan 25 Rasulnya, sekali aku tak pernah cakap macam tu. Wahai Jakim, wahai yang bekerja AJK ahli fatwa ataupun fatwa dan juga mufti, you hear by yourself. Statement ni aku tak pernah keluar dalam muat naik video aku. Tak khusyuk, tak payah solat. Dia yang cakap. Orang tua ni, ilmu yang dia mengaji banyak, hafal Al-Quran, hadis semua, hari ni dia fitnah orang. Rugi tak rugi pada usia macam ni? Dia tak pernah jumpa aku. Wait kemat Nabi bersemayang. Dia kata pula, tunjuk kat saya mana dalil kewajipan sembahyang. Demi Allah aku tak pernah kata begitu. Aku kata aku tak pernah nampak dalam Quran ada tulis sembahyang 5 waktu, tapi dia tulis sembahyang fardu ada dan sudah Tuhan. Tetapi aku nak cakap had 5 waktu. Tetapi kalau ada tunjuk, dan aku tak pernah kata macam mana dia kata. Nampak tak macam mana dia buat penjelasan yang boleh orang benci kat aku. Satu, aku tak pernah kata tak payah solat. Dia sebut aku kata tak payah solat. Jadi dalam keadaan ni, bila dia cakap Lepat kata tak khusyuk tak payah solat, orang yang duduk depan dia tak ada seorang angkat tangan, Assalamualaikum Ustaz, maaf. Bila Lepat kata, saya duduk follow, tak pernah dengar sekali pun dia kata. Tak ada orang kata. Tu nasib dia. Itu sebab dia megah di dalam bersembang dan dia rasa selesa di dalam menghukum. Inilah surah yang ada sebut di dalam surah 6 ayat 116. Dia dah bagi tahu dah. Mereka yang di dalam mengikut yang ramai di atas muka bumi ini adalah mereka yang mudah disesatkan, dan mereka hanya menyangka-nyangka, menduga-duga dan juga mendusta. Inilah dia. Ustaz ni lah mendusta. Aku tak sebut macam mana dia cakap. Wow. Ulama mana ni? Ni orang Pulau Pinang kan, buat leceh kan. Seru punya kaki. Macam tu gaya ceramah kat orang. Satu hang cakap benda yang tak betul, satu fakta menyeleweng. Aku tak sebut apa yang sebut. Hari ni dia buat cakap ni orang Pulau Pinang kan, leceh, seru. What is this? Kalau hang dalam masjid, hang nak cakap macam tu, tak apa, kita dengar. Saya tengok kat video tapi aku menyampah segan nak tengok dia bukan ulama. Aku tak pernah mengaku ulama. Semua orang tahu, ramai orang nak mengaji, ramai orang kata Lepas tolong ajak saya, dan saya buat pengakuan minta maaf saya bukan guru. Dan setiap orang tanya yang mengikuti, aku selalu kata aku bukan guru. Nak mengaji pergi cari. Dekat Dr. Kamilin tu, malam tu pun aku cakap kat dia, yang doktor tu bercakap kat dia,
ada PhD tu, perihal hasad dengki, bukan perihal diri. So aku habaq dengan dia, tolong pergi mengaji dulu, okey, baru kita sembang. Aku tanya, hang mengaji ilmu benar Allah tak? Tak mengaji. Dia diam, dia tak jawab. Lepas tu hari esoknya dia kata kita bagi dia sembang dulu, kita bagi dia bercakap. Yang ni macam ni aku kenal, apa sedang tak? Macam ni aku kenal dengan ustaz-ustaz. So hari ni dia pula cakap macam mana? Bila masa aku mengaku aku ulama. Tak apa, kita beri. Tua, orang tua ni nak mati bila masa lah. Kau tengok macam ulang dan semak See? Hari tu jumpa dia di apa nama di Kuala Lumpur. Rambut dia rambut dreadlock. Faham tak dreadlock? Bang. Faham? Tak faham? Aku tak faham. Kau tahu sebut ni. Jangan kamu perkatakan sesuatu yang kamu tidak tahu. You see, very clear cut. He's put himself down. Dia tengah menghukum diri dia cara dia tak sedang. Dia tengah menunjuk betapa tak perlunya dia berlaku sebegitu. Bukan nak hina. What is that mean, bukan nak hina? You already bantai aku serabut dan macam-macam. Cakap ni macam ulama. Hamai teh Quran aku nak tengok hang hebat atau mana. Kan? Malam ni kita nak jawab, bukan kat lepas, pada semua umat Islam, kenapa kita wajib solat? It's good. It's good. Memang lah. Tak ada siapa kata tak wajib solat. Baik, dia tanya, dia kata kalau tak khusyuk tak perlu solat. Baik. You see, indirectly, spontan dia kata kalau tak khusyuk tak payah solat. Bila masa aku cakap itu, aku kata bagi aku sendiri, aku bertemu ayat fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Masa dia ada sebut Tuhan murka, celaka besarlah bagi mereka yang lalai, neraka wil lah, dan ni pun sebut, dan banyak ustaz tu sebut neraka sakar lah. Jadi hari ni aku tak sebut pun tak khusyuk, tak payah solat. So budak-budak muda di Malaysia, ustaz-ustaz muda di Malaysia, bila terdengar ceramah macam ni, hentam aku terus. Bermakna dia telah berdusta dan menyebar fitnah. Ini yang berlaku. Tu member kita lepas hang kena dengar dulu video ni. Kami baru tahu pasal apa orang duk balon hang. Sebab mereka ni serekap jarang. Apa yang tak cakap, mereka cakap. Mereka create. Dia tak jenis tak payah semayang ni orang. Lepas tu mereka buat continue. Dalam masjid semua orang nganga dengar. Adakah orang yang mengajak tak payah semayang? Tu dah sebab orang diam. Dia duk ingat orang seronok dengar dia cakap. Itu fitnah tadi. Lillahi ta'ala. Aku tak cakap begitu, tapi dia cakap. Sekali lagi aku tunjuk sikit. Beringat. Selambur dia cakap, beringat. Hamai teh Quran aku nak tengok hang hebat atau mana. Okey, tengok. Kan? Malam ni kita nak jawab, bukan kat lepas, pada semua umat Islam, kenapa kita wajib solat? That's good. Baik, dia tanya, dia kata kalau tak khusyuk tak perlu solat. Baik. Bila masa aku cakap begitu, that's very point. Ustaz-ustaz muda yang tak fikir terus masuk hentam aku. Macam ni punya ceramah dia beringat. Dia tanya, mana dalil Quran kewajipan mendirikan solat? Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Bila aku kata begitu? Bila aku kata begitu, cara dia cakap tu, tengok dia hentam aku, menunjukkan betapa aku ni entah apa-apa yang jahat, yang dia pergambarkan aku. Tapi dia terus buat macam dia tak sedar bahawa dia tengah fitnah. Dia sendiri tak pernah sembang aku, dia sendiri tak pernah dengar aku cakap macam tu. So hari ni kalau orang tanya, ustaz dengar ni mana dia cakap macam tu, saya duk follow video dia, dia tak pernah cakap macam mana ustaz sebut. Tapi tak ada orang tanya, nasib dia baik. Taha surah ke-20 ayat 14. Dua-dua sekali ada. Perintah solat dan perintah khusyuk ada dalam ayat ni. Alhamdulillah. Macam ni aku suka dengar. Dan ni hurai bab solat, hurai bab khusyuk. Kita tengok. Wa aqimis solah li zikri. Orang mengaji bahasa Arab, dia tak tahu pun bahasa Arab dia terlalu tinggi kot. Nampak hina orang. Dan dirikanlah solat di perintah Tuhan. Untuk mengingati aku. Yang tu berkaitan dengan khusyuk. Okay. So how do we go with it?
Explain. Mengingati aku Perintah mendirikan solat dan perintah khusyuk. Okey. Bila kita mendirikan solat, satu dah tanggungjawab kita. Kita Alhamdulillah. telah menunaikan. Berdiri solat, budak-budak darjah 2 pun boleh, budak-budak umur orang tua umur 62 pun boleh. Saya nak tanya isu masalah saya bukan pergi berdiri solat. Baru ni di masjid negara pun saya buat. Tetapi sebenarnya maaf kat situ. Dah tak mau nak cerita pi. So hari ni aku nak tanya satu. Bab khusyuk ni. Tanggungjawab terhadap Allah. Pasal dia kata khusyuk ni adalah mengingati Allah. Saya nak dengar. Dan kita perlu khusyuk. Yes. Tak apalah, tak khusyuk pun nak buat macam mana? Kan? Awak ustaz khusyuk kan? Aku benda. Sebab tu saya tak apalah, tak khusyuk, tak kisah. Aku pun tak, dia kata. Bagi dia tak kisah. Dalam Quran kata, berdirilah di dalam solat kamu dengan khusyuk dan tawaduk. Kenapa benda tu seganding? Hang boleh kata tak apa. Saya kalau hilang barang, saya tak cari. Saya semayang dulu. Tak lagi dia abang dan semayang. Jangan bimbang. Berhenti semayang tu betul ya. Ada tam tu. Punya. Shall I continue or I shut down the computer? Macam ni ke hang semayang, hang nak cari benda apa tak jumpa, hang tak cari, lepas tu dalam semayang satgi hang jumpa. Kata hang semayang khusyuk ni ingat Tuhan. Bermakna kalau hang cari kunci tak jumpa, dalam semayang satgi hang jumpa kunci. Itu jenis semayang ke? Assalamualaikum guru-guru tasawuf. Tolong dengar Ustaz. Seolah-olah perihal khusyuk bagi mereka ni tak menjadi hal dah. Takkan semayang yang macam ni kita nak? Hebat. Kan? Kita buat takat kita mampu. Takat kita mampu, hayya 'alas solah, jawab dia la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. So what are you talking about actually? Man, this is sad. This is sad. This is very sad. Dah dah. Oh, nak tunggu khusyuk lu baru semayang. Mampus sampai kiamat tak khusyuk Kan? Kita bukan para sahabat Nabi. Nah, ulama-ulama pun Allah buat khusyuk ni depa tak upah duk bahas. So apa lagi nak cakap? Itulah saya kata kaedah fiqh, nampak tak? Benda yang mereka tak tahu nak proses macam mana, benda yang mereka tak reti, ada kaedah lain lagi boleh cari, iaitu dengan ilmu mengenal Allah, yang itu dalam surah Al-Baqarah 239. Seandainya kamu di dalam keadaan takut, bolehlah bersemayang sambil berjalan kaki, sambil berkenderaan. Okay, whatever istilah takut you can put. I takut neraka wil. So takut juga, tak khusyuk dalam solat. So tunjuk kat saya yang sambil berkenderaan, sambil berjalan kaki, ada solat tu. Tapi kenapa hangpa tak ajak? Disebabkan dia cakap ulama-ulama pun malas nak bahas dah bab khusyuk. Ulama yang jenis hampa, ulama di dalam kaedah fiqh macam apa? Satu, dia tuduh aku apa yang aku tak cakap, dia tuduh. Itu adalah seolah, itu adalah kenyataan yang nyata, fitnah. Dia makan daging saudara dia. Tadi mula dia cakap kita tak boleh hukum orang. Hari ni tengok dia macam mana. Ustaz macam ni ke nak buat orang penuh di masjid? Tapi sikit lagi, aku pun malas lah. Aku pun dah malas lah. Kan? Kita buat ke? Kenapa? Kalau dia kata kalau tak khusyuk tak perlu semayang, kita jawab, apa balasan Allah kepada orang tak semayang? Itu yang saya nak cakap tadi. Mereka ni tak faham. Aku tak pernah kata tak semayang. Aku cakap aku bermasalah di dalam solat aku. Selalu aku cakap 10 tahun benda yang sama. Tetapi dia pusing, aku tak khusyuk, aku tak semayang. Sedangkan ada solatun khusyu'un dan daimun, solat juga. Tapi mereka ni tak suka benda-benda aku ni. Sebab bab yang mereka duk buat tak khusyuk pun mereka tak peduli. Dia sendiri mengaku dalam solat dia, kalau dia hilang barang, sekali dia solat jumpa barang dalam solat dia. Takkan macam tu. Tujuan semayang lah mawujud. Tak ada yang wujud melainkan Allah. Dia pula ada segala wujud, segala almari, segala peti air, segala apa, mana kunci semua dalam dia yang hilang pun semua jumpa dalam semayang. Ini orang tua ni. Apa teluk landok malu tu? Jawablah elok-elok. Malu ke orang lah. Ni kalau
Orang Kristian kau dengar macam ni macam mana? Ustaz. Mai tanya aku, hang bukan mahir Quran. Minta maaf lah. Nah, surah Muddathir, surah ke-74, ayat 42 43 ni jawapan. Okey, bagi. Balasan meninggalkan salat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apabila ditanya kepada penghuni neraka Saqar, kenapa kamu berada di dalam neraka ini? Mereka menjawab, golongan yang pertama menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulunya tidak solat. Pasal apa tak solat? Lepas kata tak payah. Assalamualaikum. Jabatan Agama Islam yang punya jawatan yang tinggi, yang cannot be buy. So you people dengar sendiri macam mana dia bagi ceramah. Dengar tak? Saya ni manusia, punya hati dan perasaan. Anak saya duk baca komen, dah besar dah, dan adik-beradik saya ada. Batin mereka macam mana bila dengar macam ni? Saya tak sebut pun tak payah semayang. Tengok dalam lantang dia cakap, apa dengar sekali lagi ustaz-ustaz dan yang duk tengah proses nak buat kerja nak tangkap aku ke apa dengar ni Ustaz. Kok mana pun berpanggil aku kumai. Kalau kata wilayah ke Penang ke mana punya mufti panggil aku turun. Tak boleh naik ATS, aku naik bas. Okey. Tapi dengar ni Ustaz dulu. Mereka menjawab, golongan yang pertama menjawab, dengar. Lam nakum minal musallin. Dengar. Kami dahulunya tidak solat. Pasal apa tak solat? Lepas kata tak payah. You see or not? Macam mana orang tak benci aku? Macam mana Facebook aku ni, aku buh gambar bihun pun orang hentam. Aku buh gambar kuih onde-onde pun hentam. Pasal ustaz-ustaz yang macam ni, yang menuduh sesuka hati. Sedangkan satu kali pun aku tak pernah cakap tak payah solat. Ini ustaz-ustaz macam ni lah. This is so called apa bagi tauliah. Boleh cakap bahasa Arab, tapi bila cakap bahasa Melayu fitnah. Bahasa Arab dia cakap Quran sedap dengar. Okey. Mereka dalam neraka cakap sebab mereka tak pernah solat. It's okay. No problem with me. Itu jawapan mereka. Tapi yang dia cerita, lepas cakap tak payah solat. Bila masa aku cakap? Ini fitnah yang dahsyat dalam Islam, sangat dilarang. Ini mengumpat yang tak apa-apa. Ayat wailul likulli humazatil lumazah tak masuk ke telinga dia, tak masuk ke hati dia. Faham tak? Ini orang dia. Dia tua pada umur, tetapi bakal. Aku buatkan dia apa? Cakap macam ulama. Bila masa aku kata aku ulama, yang hampir rasa aku macam ulama, pasal apa? Mula dia nak main sikit dah. Pasal dia ni bodoh. Sepatutnya aku berpaling, tetapi sebab aku nak bela sampai di Dungun, di Terengganu, mereka duk riuh dah. Aku nak main ni, tolong blok, tolong ni. Padahal sekali pun aku tak pernah cakap benda yang mereka tak suka dengar. Mereka dah dengar daripada dia ni, daripada ustaz-ustaz macam ni, daripada bikers, daripada Ustaz Kamelin tu, apa nama aku nak sebut tak tahu, ustaz tu yang set up aku clear. Dan yang ni, dan ustaz lain yang muda-muda lagi, mereka guna perkataan dia cakap tak pernah solat, dia cakap tak payah solat. Aku kadang aku buat sini tak khusyuk, rakaat kedua aku berhenti, sebab aku tak mau menipu Allah Ta'ala, aku tak mau berlakon. Kalau kata aku di sembahyang Jumaat di tempat-tempat lain, contoh minggu lepas dekat Masjid Negara, mereka main ambil gambar ramai dengan aku, kita jangan bubuh dalam YouTube ke Facebook apa semua. Please, I tak mau lepas nanti sangka apa pula. Sebab ini ketulusan aku dengan Allah Ta'ala. Dan mata aku berayak ni bukan sebab aku main sini, sebab solat aku tadi aku tahu dah tak diterima. Aku teringat 1001 macam. Tapi disebabkan belakang aku ada makmum, aku buat juga sampai habis. Kalau tidak aku langkah keluar. I tak pernah hipokrit dengan Allah Ta'ala. Bila dia kata sesungguhnya surah Al-Isra ayat 36, janganlah kamu perlakukan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan pengetahuan akan diambil kira. So aku dah habaq dah penglihatan fiqli, pendengaran qauli, pengetahuan qalbi. Aku tahu solat aku macam mana. Itu masalah aku. Bukan aku kata tak payah solat.
Ni, orang tua ni. Cakap sombong, cakap fitnah. Clear. Saya ni tak tahu nak abang bila ada ustaz lagu ni di Malaysia. Biar sembang dengan padri tahu camat ni. Aduh. Ha. Asyik. Ni, aku nak dengar hang hebat Quran tengah mana, hadis tengah mana. Bukan soal hang boleh Quran terang mana. Tok Arab di negeri Arab cakap Arab, ada yang masuk penjara juga, ada yang menipu juga, ada yang mencuri juga. Hang faham kehendak Allah Ta'ala ke dalam satu hati tu macam mana? Ni hang fitnah. Lepas tu hang cakap sombong. Dengan bangganya hang boleh bahasa Arab, tapi bila hang cakap bahasa Melayu, hang menceritakan sesuatu yang aku tak cerita. Aku tak pernah kata pun. Semua yang duk entam aku dalam apa saja aku post, mereka tak sedang. Pasal apa mereka entam aku? Oh, ada ustaz kata lepas ni tak payah semayang, lepas ni sesat. Padahal aku tak pernah kata macam tu. So, mereka membawa dusta-dusta itu. Mereka mengembang fitnah-fitnah itu. Contoh dia, aku pun heran pasal apa. Hari ni aku nampak. Selain daripada fake account aku mereka buat, mereka entam, hari ni aku nampak. Jelas, ustaz-ustaz yang macam ni. Lagi satu Ustaz Halim Hassan ke apa tu, hitam macam aku juga. Tetapi dia dah buat statement silap dulu. Aku duk tanya Tok Kong lah apa ni, dia aku viral balik, dia hentam balik. Aku tak tengok lagi. Nanti. Saya nak baca hadis riwayat Imam Muslim. Apa hukum meninggalkan solat selain dicampak ke dalam neraka? Hadis riwayat Imam Muslim. You see how he spread conversation, how his assumptions of spreading, macam mana dia assuming me, macam mana dia menghukum aku dengan terus dia bagi. Padahal dia tak sedang. Hold on, stop ustaz, lepas tak cakap macam tu pun, tak payah semayang. Pasal apa duk kait nama dia lagi? Ini fitnah. Stop, go on. Tak ada orang depan tu cakap. Kalau ada orang cakap, dia jadi hukum mana aku tak tahu. Contohnya seorang konsert, saya dah tengok video dia semua, tak ada satu pun dia kata tak payah semayang. What are you talking about? Ceramah yang asam dia masa tu aku ingat. Video mana, tajuk apa yang dia cakap tu. Saya pun dengar orang kata, makna kata hang telah menyebar fitnah. Saat kita dengar bila dah mula meluat dah ni. Muslim bainal abdi wal kufri tarkus salah. Perbandingan seorang hamba dengan kekufuran ialah meninggalkan solat. Ya. Hamba yang tidak solat adalah kufur. Dia nak tengok orang solat, ya khusyuk tak khusyuk nombor dua. Sebab yang nampak solat tu mata orang basar, takluk dia family. Yang solat tu diterima tak diterima, orang yang buat tu tahu. Sebab takluk dia qalbi, iaitu tahu. Satu sifat Allah Ta'ala bernama tahu. Ilmu alimun kaunuhu aliman. So hari ni kalau tak faham sifat 20, ini jadi dia. Dia tak peduli rukun qalbi dia, sebab dia tak mengenal Allah Ta'ala. So dia buka hadis firman yang mengatakan jangan tinggal solat. That's fine. Tetapi kita cakap dia pergi sekolah tak belajar, buat apa? Dia bawa beg sekolah, dalam beg dia tu orang tak nampak ada Captain Marvel ke, Ultraman ke, Batman ke, Spiderman ke, Spenderman ke. Orang tak tahu. Orang yang bawa tu tahu. Secukupkah kalau dengan hantar anak pergi depan pintu sekolah, anak masuk pi lari ke pintu belakang sekolah, pi lepak kat paya ke, pi masuk duduk tepi laut ke apa, hang rasa hantar anak pergi sekolah. But dia sneaky kan. Cukupkah kalau hang kata hang solat sedangkan hati hang dah merata-rata di satu tempat? Yang dikatakan fawailul lil musallin tu kat mana? Allah Ta'ala bercakap yang lalai itu rukun apa? Tapi depa ni tak peduli. Tak peduli tak apa. Ikutlah jalan apa? Sunnah ke, wahabi ke, salafis ke, buat. Tetapi kenapa hukum aku yang tak pernah kata tak payah solat? Aku tak pernah kata, tapi benda tu spread sebagai fitnah. Orang kata untunglah hang lepas, Tuhan tahu hang terinayah, hang dapat pahala. Aku tak mau macam tu. Aku mai sini nak cari makan, buku aku nak pergi merata. Di Terengganu pun ada orang panggil dalam komen apa semua. Tiba-tiba satu ustaz sekolah rendah ke mana nama Azlan apa tak tahu, pergi spread kat Terengganu aku ni sesat, menyesatkan itu apa semua ni. Bila masa dia duduk sembang aku? Tadi pun aku sembang dengan polis.
Sembang tertib elok. Kalau hampa nak panggil aku, kalau mufti nak panggil aku pergilah, esok aku pergi. Kalau tak cukup duit, jalan kaki aku pergi. Cakap bila masa. Tapi kalau Sabtu Ahad, aku nak pergi jual buku. Tetapi kalau mufti mana sekalipun nak jumpa lepas, please, I come. Please. Tak payah nak tunggu surat-surat yang tak dakwa aku tahu-tahu apa. I'm simply innocent. Pasal dia ni dan pasal yang lain-lain. Kenyataan itu nyata. Aku duk cerita dalam YouTube. Tak pernah aku panggil siapa ikut aku. Dan aku tak pernah mengaku aku guru. Aku cerita masalah aku yang mungkin yang masalah kamu juga. Tetapi kamu ignore. Seperti dia kata, saya tak pernah khusyuk. Dan apa saja yang hilang, saya jumpa dalam solat saya. Itukah solat yang dikatakan khusyuk dan tawaduk? Kunci hilang jumpa dan semayang. I don't want to be like that. I'm sorry. Pasal sesungguhnya amalanku adalah tanggungjawabku. Amalan mereka adalah tanggungjawab mereka. Mereka tidak tanggungjawab ke atas amalanku dan aku tidak bertanggungjawab ke atas amalan mereka. Atas tuduhan sesat menyesatkan, bagaimana kuasa Allah Ta'ala itu? Syirik kafi kalau kita kata ada kuasa lain pula. Di atas kuasamu, ya Allah. Di atas kuasamu Tuhan, aku akan menyesatkan mereka. Iblis pun cakap macam tu. Ada. Takkan aku cakap benda tak ada. So, bila aku sebut, hampa tak setuju aku sebut Quran. So, aku sebut nama-nama sudah. Hampa kajilah, bacalah lagu mana hampa nak faham. Lepas tu hampa usul dengan method yang kita sembang ni. Faham tak? Kalau bab semayang kita sembang dengan surah-surah ayat-ayat mencerita dengan bab semayang. Ayat itu macam Al-Baqarah 45, Mu'minun ayat 4, ayat 5, Al-Ma'un ayat 4, ayat 5, Al-Mu'minun ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan Al-Isra ayat 36. Banyak lagi lah kalau kita nak sembang. Al-Baqarah 239. Kita sembang metod mengikut apa yang kita nak dalam Quran tu. Kalau nak cerita buat suami isteri, ada nasihat suami isteri. So, bila aku quote, mengikut perbincangan yang sedang berlaku. Itu saja. Bukan aku ambil sana, ambil sini. Tak ada. Mengikut, kalau kita cerita pasal nak pergi ke pantai. Yang tak erti berenang, yang tak mau berenang, boleh pergi pantai. Tak payahlah pakai bikini ke, seluar mandi ke, baju. Tak payah bawa lah. Yang nak pergi pantai juga, yang nak mandi, dia tak peduli, dia bawa lah pakaian mandi dia tu. Yang hanya nak pergi duduk baca paper, dia bukan nak percaya ada paper kemarin ke sampah kot mana boleh jumpa, boleh baca paper. Bukan macam tu, dia beli paper baru bawa. So, hari ni hang punya solat, peliharalah solat hang. Aku punya solat, aku pelihara. Tetapi bila ada masalah dalam tu, aku go on. Setelah aku dituduh sesat dalam newspaper masa sebelum zaman internet, 10 tahun aku cakap benda yang sama. Bila doktor tu kata tak apalah, malam tu kita bagi dia cakap dulu. Aku dah cakap 10 tahun aku dalam YouTube. Aku tanya, hang tak jawab. Esoknya hang kata kita bagi dia sembang dulu lah, kita tak mau cantai. So smart. Bullshit. Kita dengar bila kontor ni sat. Tak beriman di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan tak percaya hadis Nabi. Nabi dipimpin dengan wahyu. Tanya lepas, mana dalil Nabi dipimpin dengan wahyu? Why you have to speak like this? Aku tak pernah against pun Nabi dipimpin dengan wahyu. Aku tak pernah ada masalah. Aku percaya tu semua. Kenapa dia cakap macam ni? Nampak tak? Dia satu tak jumpa aku, satu dia punya statement tak betul, nombor dua pula fitnah, dan nombor tiga pula double standard. Dia tahu tentang satu surah dan hadis, dia kata condemn aku. Macam tu kah orang-orang Islam patut spread knowledge, bagi ceramah? Sedangkan dalam Quran tak ada tulis pun nama lepat. Kenapa yang you guys nak so in dengan nama lepat ni? Nak tunjuk apa ada ilmu, apa guna nama lepat hitam. Sedangkan apa basic conversation tu was breakdown because aku tak pernah kata tak payah solat. Ni yang perkerit sampai hujung. Tengok macam mana mereka punya enjoy. How do they enjoy doing wrong thing? Taubat lahum dia tak boleh jawab.
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Suratul Najmi surah 53 ayat 3 dan 4. Sedap kan pasal Quran? Tunggu bila dia cakap bahasa Melayu. Suratul Kahfi ayat 110, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Ini Dia sebut sendiri. Kalau 110 ayat tu dia kata, janganlah kamu persekutukan, jika kamu mengharap pertemuan dengan Tuhan kamu, hendaklah kamu mengamal amal yang soleh, dan jangan kamu persekutukan pula seorang pun di dalam amal kamu. Apa yang dia buat ni? Dia telah mempersekutukan aku. Sebut dah bahasa Arab. kedua-dua dalil yang menyatakan Nabi dipimpin, dipandu dengan wahyu. Jadi apa yang Nabi bersabda semuanya betul. Uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa al-haq. Disokong oleh hadis riwayat Abu Daud. Agak-agak lepas boleh semua ni. You see, they debate through what he know. They judge me by his standard. Pasal dia boleh cakap benda lagu ni, dia ingat crowd dia tu duk nganga dengar. Wow, dia hebat pada lepas rupanya. Dia nak lagu tu ke? Padahal orang datang ke masjid, balik kerja penat, nak cari keredaan Tuhan, nak menambahkan ketakwaan Tuhan, takwaan diri ke atas Allah SWT. Pergi masjid dengar kutuk orang macam ni. It's very sad. Nabi Muhammad SAW kata satu hari di masjid akan dibina dengan besar, dengan begitu cantik, dengan indah, tapi malangnya tak ada orang di dalam. Sebab apa? Sebab ustaz-ustaz macam ni. Itu sebab banyak anak muda Melayu ikut aku, follow aku. Dah 500,000 follow aku. Kalau campur 2 akaun aku, 500,000, almost 1 million follow aku. Sebab apa? Sebab aku bukan macam mereka ni. Aku tak hentam orang. Ni hentam clear cut. Dan orang kata, budak hentam Ustaz Fiqah. Hampa tengok macam mana aku tak hentam. Hampa tengoklah ni. Yang hampa duk tuduh aku, hampa duk marah kat Ustaz Fiqah, budak-budak Fiqah. Pasal hampa tak tahu kes aku. All the way, dia pun hentam aku. Anak aku hilang pun dalam hak jagaan Ustaz ulama ni, ahli tertinggi Mahkamah Syariah, Fiqah semua. Hampa tak tahu benda tu. Hampa baru masuk selepas Dr. Kamiling dengan Dr. Leh hentam aku. Tapi hampa tak tahu aku punya history. Tengok ni kenyataan yang nyata depan hampa. Patut ke dia buat lagu ni kat aku? Padahal hampa tepuk dada, tanya selera, tepuk kepala, tanya, apa lepas buat kat aku? Hampa tanya hampa sendiri, pernahkah lepas main dekat wall aku hentam aku? Dan aku ni sebaik-baik manusia sangat kan? Tak pernah buat salah kan? Aku duk hentam lepas ni. Di mata Allah Ta'ala ni macam mana? Aku hentam lepas ni atas apa alasan dan apa kepahaman? Sebab lepas tu dihentam oleh ustaz-ustaz. Dan aku pun pergi hentam dia. Padahal dia tak ada hentam aku pun. Kaedah apa aku hentam dia? Dia tak semayang. Macam mana aku tahu dia tak semayang? Ustaz-ustaz tu cerita, ustaz tu tak pernah jumpa aku pun. You see how iblis menyebar benda ni. Iblis yang nyata, nyatalah. Bukan beranan, nyata. Cuma topeng apa? Berjasad bagaimana? Kau dia pakai jubah serban, iblis-iblis lah. Sebab dia menyebarkan kebencian, dia menyebarkan fitnah, dia menyebarkan dusta, dia membuat orang bersangka-sangka. Kerja siapa tu? That's clear cut what he just done it to me. Dia telah buat kat aku benda ni. Depa ustaz-ustaz Wahabi lenyek dah semua-semua tambah jadi lepat pisang. Saya nak ingat sekali lagi ustaz mana? Ustaz apa? Ustaz mana? Aku tak ni illal haq disokong oleh dia pecah lubang ni, dia pecah lubang. Agak-agak lepat boleh semua ni. Kita dengar dia pecah lubang, dengar. Ustaz apa? Depa ustaz-ustaz Wahabi lenyek dah semua-semua tambah jadi lepat pisang. Aku tak lenyek, aku jawab dengan Quran hadis. Riak, Masya Allah. Tengok clear kat. Dia angkat diri dia. Abang kat dia nah, hantar saudara cakap lah, hang bukan ahli agama betul tak? Aku pun tak pernah kata aku ahli, tapi cakap hang tu tak ada masalah kan. What this kind of ceramah dalam masjid? Macam mana orang? Zaman internet kot, zaman teknologi kot. Macam ni orang nak duduk masjid dengar. Satu riak tak kabur. Clear-clear punya labeling, fitnah orang. Padahal aku tak pernah duduk dengan dia bersembang soal jawab. Dengan Ustaz Kamil itu duduk, mereka panggil dan dia pula diam. Itu bukan soal jawab.
Kita tauhid no. Tua. Kalau Gamak Piramli dia kata apa tau? Dah tua pun bodoh. No sweat, man. Cik. Aku boleh jawab insyaAllah dengan Quran semua. Kan? Hang tolak Quran, apa hukum? Ha? Tu dia. Kapio. Cakap orang buta. Tengok ni style ustaz-ustaz yang nak famous. Cerita hantar tolak Quran apa hukum. Siapa yang tolak? Ustaz dia tak pernah tolak Quran. Dia selalu quote benda-benda dalam Quran. Si danger. Lepas tu ni Mola nak buat lawak tu, aku dengar cakap kapio apa? Kapio. Kita kapio. Mak, Mola. Kalau selamat kapi. Mak Mola. Orang buta abang dengar dia bercakap. Mari saya nak buat contoh dia bercakap. Nampak? Maka Kalau kali kita pergi meroyan tanya, ke mana Ustaz pula? datang berapa? Meroyan lah. Datang bertiga. Mana lagi dua? Di dua. Tak minum dah tak pelawai. Dia sendiri pula. Orang buta tu. Suruh memang bercakap ni tu. Nampak? Habis duit ni orang masjid, siapa yang jemput dia ni minta balik duit. Dan dia kena bagi aku setengah sebab dia guna aku punya ni, dia cakap. Hai. Kan? Aku menyampuk Dia main hangat lah kat sikit. pokok dia. Dia keluar dalam YouTube saya pun tengok dia lah apa datang dia nak kata dia ni. Sebelum ni saya tak kenal dia. Lepas. Hang kata hang jumpa aku dekat Kuala Lumpur tadi. Ni dah hang kata hang tak kenal pula dah. Tuan-tuan boleh terima tak hujah saya? Boleh? Bang boleh bang? Nah, kewajipan mendirikan solat Toha ayat 14. Yang tu orang tahu dah. Orang tahu dah. Hang ulang cakap apa? Yang hang duk hentam orang yang tak ada kena mengena tu weh. Aku tak pernah kata tak payah solat. Hang create kata aku kata, lepas tu hang continue hang punya hujah. Ya Allah, hang tak malu ke mata Allah Ta'ala yang maha berserta tu? Kalau tak tunaikan solat Mudathir 42-43 masuk neraka. Tahu dah. Hadis Nabi Imam Muslim kata pasal apa? Masuk neraka pasal hang tak beriman. Orang yang tak semayang tak beriman. Kalau orang beriman dia tak fitnah. Kalau orang beriman bukan hanya sekadar semayang. Faham tak? Orang Islam lain, orang yang beriman lain. Orang yang beriman dalam Quran pun dia dah sebut, walaupun Nasarah pun. Beriman dia tak kata ke orang, hati dia nak ingat Tuhan saja. Dia tak akan tuduh orang suruh orang tak semayang. Dia tak akan buat fitnah-fitnah yang besar. Itu orang beriman. Bukan setakat tunggu terbalik tu. Tunggu terbalik tu kena ada khusyuk. Nak khusyuk macam mana Allah pun tak kenal. Nak beriman macam mana Allah pun kita tak tahu. Sebut nama je. Pasal apa kena percaya kata Nabi? Surat An-Najmi 3 dan 4, Al-Kahfi ayat 110. Sebab beliau dipadu dengan wahyu. Dua ayat Quran ini disokong oleh hadis riwayat Abu Daud. Yang Tuhan dah sebut dah. Dalam surah tu pun dia kata jangan bersekutu walau seorang pun. Apa yang buat ni? Allahu Akbar. Allah Dah Akbar. berapa hujah? 6 dah. Bagi Ni mana 10. ni berlambak ini? Mampus Mana guru dan mana aku pun tak tahu. Guru saya macam ni. Guru saya tak pernah cakap macam ni. Itu beza dia. Dek. Tak senyum pun kena lepas lah. Kau boleh kira orang ni. How sweet. Orang mai tengok dia punya ceramah. Orang tak senyum. Dia kata apa? Geng lepat apa? Bukan boleh kira sangat ni. Nampak? Judgmental. Just minded. Just like that. Nampak tak? Orang mai ni. Hang cakap tu. Kita dengar sekali lagi. Macam ni ke Ustaz? Al-Kahfi Apa ayat perasaan 110. budak tu? Apa? Sebab beliau dipadu dengan wahyu. Dua ayat Quran ini disokong oleh hadis riwayat Abu Daud. Allahu Akbar. Dah berapa hujah? 6 dah. Dia tunjuk. Ni mana ni berlambak ini? Apa jenis ceramah? Mana guru dan mana aku pun tak tahu. Tengok ni. Dek. Nampak? Tak senyum pun kena lepas lah. Kau boleh kira orang ni. Nampak dia cakap apa? Hampa nampak? Kalau orang tengok budak tu macam mana? Tak senyum pun geng lepas apa? Bukan boleh kira sangat ni. Hang satu ustaz boleh judgmental macam tu kat orang. Macam ni ke ceramah yang orang nak penuh masjid ni?
Ada orang beritahu tadi, aku jalan seorang-seorang, aku naik motor, ada orang beritahu lepas ada pihak nak jemput orang pergi surau, nak soal jawab. Aku tahu boleh. First kita kena tahu siapa yang bermasalah. Kalau aku yang bermasalah, biar aku tanya apa dan biar aku cerita masalah aku. Sebab aku gagal di dalam fiqh. Aku gagal tak bertemu jawapan untuk mempertuhankan Allah dengan sebenar-benar jujur ikhlas. So aku mengaku itu. Bukan aku kata hampa pun perlu mengaku tu. Aku gagal di dalam jalan fiqh. So aku pergi mencari tasawuf dan makrifah. Sebab fiqh itu terlalu tinggi. Seperti ini, boleh hukum orang ambil kerja Allah Ta'ala, sedangkan dia tidak mengetahui terang-terang. Aku tak pernah sebut sekali pun tak payah semayang. He is very dangerous. Ustaz ni sangat bahaya. Sebab dia punya hasutan indirectly. Dia guna ayat Quran, lepas tu bila dia guna bahasa Melayu, dia hentam orang. Budak tu pun dah kenal tadi. Dia rasa dia tahu. Cara dia cakap tu dia rasa dia betul dah. Inilah masalah dia. Bila kamu kata kamu mengetahui, sedangkan dia kata hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala. Tengok ni. Guru saya, kalau hangpa nak tahu, kalaulah kamu rasa, kalaulah saya kata saya ada ilmu, di mata Tuhan mungkin besar melukut pun tak ada. Macam tu guru. Guru yang sebenar, guru dia akan ajak hang supaya hang tahu yang hang itulah sebenar-benar guru pada diri hang. So hang tak akan cakap sesuatu menghentam orang lain. Hang cakap masalah hang. Bila mereka kata aku bercerita membuat orang lain rasa tak payah semayang, itu you're assuming. Itu hang punya pandangan. Tapi orang lain tak ada macam tu. Ada je yang orang nampak kebenaran yang aku cakap. Ada je orang kata jalan terus lepas. Ada yang orang kata sempoi lepas, please jangan berhenti buat YouTube. Ada. Aku boleh rekod bukti. Dia cakap mulut lepas, saya tahu kena macam-macam, tapi jangan berhenti buat YouTube lepas. Jalan terus. Kita nak layan orang tua lagi. Cilaka punya Abdul Wahab. Kita nak bagi dia marah, balik-balik kita yang marah. sorry joke. Kadang-kadang aku waktu terang demi Allah dan Rasul, setelah hilang anak dalam balai polis dekat di mahkamah, setelah dituduh sesat ketika dulu 10 tahun jalan seorang-seorang, rumah terbakar dan dihina, dikeji, dibelasah beberapa kali. Sampai hari ni aku tak ada hati nak benci. Ni aku dengar ni, aku sedikit rasa macam manalah adik-beradik aku kalau dengar, macam manalah sahabat-sahabat aku kalau dengar, macam manalah orang lain melihat sahabat aku, bagaimanalah orang lain melihat saudara-saudara, kakak-kakak aku semua setelah mendengar macam ni punya fitnah, hujah-hujah yang berbisa ni. Aku ingat kat clean ya, ni clean putih. Aku nak beritahu apa, kalau mau jumpa ulang, yang ni dulu kena jaga, bukan ulang tu. Nak kata payah, tapi jelas dia dah kutuk hina aku melalui statement yang tak betul, dan dia continue. Mari kita dengar malam ni. Kenapa menjadi kewajipan kepada kita wajib mendirikan salat? It's almost 4 times or 3 times the same conversation. The same conversation. We don't know it. Long time. Sekolah rendah dah tahu lah. Banyaklah. Tapi saya nak abang sikit-sikit dah. Sebab orang Kuala Lumpur nak main rumah tak lagi. Dalam perjalanan lah. Kan? Tapi dia duduk tak mana saya pun tak tahu. Kan? Takut dia cari tak Come on, jumpa. stop. Go on. Tapi law zaman law ni ada waste. Aku baru teringat. Tadi dia cakap bab solat dengan khusyuk adalah segandingan wajib. Tapi dia bab khusyuk dia tak cerita, dia klip yang dah betul je. Tapi bab solat dia keep continue sampai sekarang. Sebab dia nak menghentam aku. Bab khusyuk dia tak khusyuk, dia save lah. Tak payah bincang lah. Nampak tak? Sempoi gila dia ni. Bukan nak kata Piramli kata dah tua pun bodoh. Ini bagi aku bukan bodoh saja, sangat kejam. Dia ni danger. Ustaz ni sangat bahaya. Bagi aku, hati jenis apa yang dia miliki aku tak tahu. Dia baca Quran sedap, tiba-tiba bila dia cakap bahasa Melayu, hina, kutuk. Tadi dia kata kat budak tu, jangan-jangan geng lepat ke apa. Bukan boleh harap sangat ni. Sangka buruk. Bersangka-sangka Quran cakap.
Kan? Hampa reti pakai wis tadi. Wis. Oh, dah. Pak Haji reti pakai wis. Cik kan ni. That's how you drag the time. You create conversation, you buat lawak, pergi tanya Pak Haji tu pula tahu pakai waste dah. Nak cakap nak ceramah apa? Saat kita tekan-tekan sampai rumah Lingguan Ing jam. Buat lawak. Tak ada kena mengena tu orang main masjid nak dengar ni. Biar orang pergi tengok ajar lawak bagus. Nak main rumah aku sampai rumah Lingguan Ing. Baik. Pertama sekali tuan-tuan dan perempuan, kenapa kita wajib solat? Kenapa kita wajib mendirikan solat? Ya. Saya nak abang bagi ibadah yang paling utama ialah solat, tuan-tuan. Kenapa? Terima kasih. Apa dalil? Solat itu ibadah yang paling utama sehingga berlaku Isra wal Mi'raj. Dia tak? Kesianlah hang itu orang Para bangkit nabi, lah. para rasul, Tengok semayang kita. tu memang wajib, tuan-tuan, bagi mereka. Wajib. Bagi kita pun wajib. Ya. Siapa kata? Bila berlaku peristiwa agung Isra wal Mi'raj, maka difardukan ke atas seluruh orang Islam yang beriman. Takkan tak percaya Isra wal Mi'raj? Kan? Cerita bagus Dari kalau cerita Quran ni. Al-Isra ayat pertama. Bagus kalau macam ni cerita. Dari hadis banyak, hadis riwayat Imam Muslim. This is the way. Yang Nabi cerita. Bagus. Ya. Setuju. Nabi sampai ke Baitul Maqdis, Cerita macam ni. Tak perlu. turun daripada Buraq, Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi semayang. Belum lagi terima kefarduan semayang. So how do he pray then? Belum lagi terima kefarduan semayang yang dia semayang tu macam mana? Kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Bantai dia Abu masih panas, Aisyah kata. Asalnya 50 waktu. Turun jumpa. Alright. Umur berapa dia Isra Mi'raj? Asal dia 50 waktu. Kita kupas sikit, okay? It's alright. This old man. Motherfucker. Memang dia patut macam tu sebab dia dah tua tapi dia banyak ilmu dari segi bahasa. Sebab dia tak tahu bahayanya fitnah dan bahayanya menyebar kebencian. Kebencian itu berlaku setelah adanya fitnah. Okay, baik, it's alright. Dia ni cakap 50 waktu sebelum tu. 50 waktu bermakna sehari semalam. So, bila Nabi Ibrahim berkata di dalam ayat surah Ibrahim ayat 40. Apa belek ah? Jadi kalau aku orang yang mendirikan solat dan anak-anak cucu dia diminta begitu. So makna the idea of solat is already there. Nabi Muhammad tak tahu ni. So bila dia kata 50 waktu, makna Muhammad akhir balik sampai ke Isra Mi'raj. Ada yang kata 42, ada yang kata 53. It does not matter for me anymore. Macam mana rupa bentuk solat tu? Solat dia sebut solat, dia tak sebut zikri. So solat tu macam mana? Berhubung tu macam mana? Gaya berhubung dengan Allah. Solat ni makna dia berhubung. So penyembahan ni lain. Kalau kita nak sembah, kena ada benda depan. Jadi bagaimana istilah solat 50 waktu? Takkan dia turun sehari ni buat 5 waktu, esok dia pergi ni. Sebab buat Nabi-Nabi dulu solat macam mana? Sambil berkenderaan, sambil berjalan kaki. Yang dikatakan daimun khusyuk ni macam mana? Orang tak suka dengar dan orang dah mula main-main dengan benda ni, tak kisah. Sebab orang yang nak, orang cari. Orang yang tak nak, orang akan caci. So nak dengar dia kata solat 5 waktu ni. Tapi dia punya solat aku tak minat dah. Sebab dia kata tak khusyuk pun tak apa. So tak ada dah dia punya ceramah. Nabi Musa alaihissalam, dia kata pilih minta korang, umat hang tak mampu nak buat 50 waktu. Tuan-tuan bayangkan tengok, kalau Nabi tak minta korang 50 waktu agak-agak apa boleh buat. Hak 5 pun kelang kabut.
Dia gelak. Padahal dia memang tengah kelang kabut. Dah buat 5 tu. Dia kata dia tak khusyuk. Dia jumpa macam-macam dalam solat dia. Bukan kelang kabut ke? Sebab kan dia kata dalam solat tu la mawujud fil hakikati ilallah. Tak ada yang wujud melainkan berhakikatlah hanya pada Allah. Nak berhakikat macam mana Allah pun tak kenal. Sebab kita masih ada lagi lembaga wujud ni. Kalau hayat ilmu kudrat iradat samak basur kalam tu dah bukan hak kita. So mana dia kita tu? They will not understand. Mereka tak akan mengerti. Mereka akan terus mengeji. Tak apa, aku cakap ni sebab aku nak tunjuk kenapa contoh dia ustaz muda yang member aku tunjuk ni lepas nak pi Dungun, nak pi Terengganu, aku tak ada lepas host, lepas bagi host aku pi lah. Dengan bismillahirrahmanirrahim aku akan masuk Terengganu. Orang yang faham, orang yang tak faham terserah. Kalau mereka nak ikut nafsu mereka ke apa, mereka nak buat gila ke nak buat apa, takkan mereka orang agama nak buat begitu. Aku nak pergi jual buku lah. Tapi disebabkan yang macam-macam ni lah, pengaruh-pengaruh macam ni, tuduh aku tak solat, tuduh aku macam-macam. Dan mereka pula pun sambung share apa semua lagu ni. Padahal kalau orang tanya, mudah jumpa lepas, bisa duduk dengan dia kan, biasa tanya masalah dia. Dak ada kalau macam mana. Saya pun ada dengar Ustaz Kamilin, ustaz-ustaz lain duk entang dia. Dia pun tu betul-betul dah duduk dengan dia kan? Betul-betul dia pun dengar dia punya keluhan kan? Atau dia pun buat tak tahu yang dia cakap, I'm going to against you anyhow. So you talk whatever you want to talk. I will gonna rearrange everything. I'm gonna fuck you back upside down. And that's what happened now lah. So tengok jelas mata ustaz ni. Sebilangan banyak ustaz di Malaysia yang duk hentam aku ni nak jadi viral, nak jadi famous. Mereka riding behind me atas nama lepat. Buat ceramah macam ni, hentam lepat. Padahal aku tak pernah kata sekali pun jangan solat. Aku tak pernah kata sekali pun tak khusyuk dengan solat. Ini adalah satu fitnah yang sangat terang dan nyata. This man is danger. This old motherfuckers is real danger. I'm sorry my words, but shoot him right. Shoot him right. Orang lain tak boleh kata kat dia macam tu. Aku boleh sebab dia fitnah kat aku, keluarga aku, adik-beradik aku, sahabat aku. Ustaz ni kejam. Ustaz ni memang kejam. Memang kejam. Sekali pun aku tak pernah kata macam tu. Dia tak sedang ni fitnah tengah berlaku ni, dia tak sedang. Dia tengah sebar fitnah dan tengah mencela aku. Betul kata sembang kemas lah. Mayang asak pukul 7.15 malam. Oh, ya, bagi-bagi salam sambung maghrib lah. Macam mana asak dengan maghrib boleh jamak? Orang jamak maghrib dengan isyak. Sembang. Nah, Siapa cakap bab tu? Mungkin ada orang lain kot. Bagi sang. 9 kali Nabi berulang alik sampai tinggal 5. Kalau saya hidup sezaman dengan Nabi, saya pergi jumpa sama ya Rasulullah, 5 pun tak nampak jalan lah. Ya Rasulullah, terima kasihlah. Sebab saya semayang pun saya cari kunci jumpa. Kamak bini saya pergi market, saya tak tahu dia pergi mana. Dalam solat baru saya teringat dia pergi market. Apa punya tur dia ni? Baiklah, sebab dalam solat saya ada satu tempat called lost and found. Kita lenyapkan kewujudan diri kita, dia pula menghidupkan kunci, kasut, segala-gala yang hilang dalam semayang dia. So this kind of solat, awak khusyuk pada apa yang awak kenal. Rukun qalbi tu adalah tempat khusyuk. Bila rukun qalbi hang nampak kunci, hang menyembah pada benda yang berbentuk. Tokong tu berbentuk. So masih ada bahala dalam diri hang. So inilah hampa tak nampak proses tasawuf dan makrifah. Bagi hampa tak khusyuk tak apa, ulama pun malas nak bahas. Dia cakap ni tadi. Dia pun hantam aku dahsyat. Kalau orang lain, kalau ustaz-ustaz famous kenal lagu macam aku kenal ni, aku tak tahu. Semua orang memang tadi berhenti motor. Allah lepas saya, I'm so sorry. Dia cakap kat dia, I'm not sorry at all. I'm not sorry at all. Because this is they create and they spread. They create and they spread.
It's not me. Aku tak pernah kata sekali pun. Polis tu pun aku tanya baru ni. Ada pernah saya duk follow video saya? Ya, hampa soal siasat habis video aku sudah tentu. Pernah tak aku kata jangan solat? Tak pernah saya jumpa sekali pun Pak. Orang lain kata ya, saya pun tak pernah jumpa sekali. So mereka ni create aku cakap macam tu. Dan benda ni meletup. Terengganu ni mamak ni nama Azlan, tengok pada muka pun muda lagi, dia pun spirit dah jaga yang ni mak ni apa semua. Ustaz-ustaz ni budak-budak macam ni mesti followers apa ni Kamili ke apa semua guarantee. Sebab ustaz-ustaz yang tua payah nak cakap ni. Depa tertib. Mufti-mufti yang tua depa tahu benda ni ada. Tapi dia ni aku tak tahu tua lagu mana, tak tahu dia ni. Bila masa aku duduk sembang dia. Aturan anak berapa? Dia minta lah tinggal satu sudah. Satu tu pun jangan tentukan masa. Bila kami senang kami buat. Nabi kata kepala bapak tinggal satu. Nabi cakap begitu. Sebab tu buat 5 ganjaran pahala 50 waktu. Tapi bukan yang solat Nabi, bukan solat berhang kot. Lost and found. Dalam solat nak angkat hang sendiri abang tadi. Bila saya hilang apa-apa saya tak cari. Dalam solat saya jumpa. Takkan Nabi solat berhang solat. Oh, dahsyat tu. Nah, Isra wal Mi'raj. Nah, saya nak baca hadis untuk pun nak ingat lah. Boleh ingat, tapi tak apa, saya tak mau baca lah hadis tu. Nah, tapi yang jelasnya berlaku. Jadi solat fardu ataupun solat ini merupakan ibadah yang paling utama. Dalam kepala dia ni ego. Contoh bayangkan tengok dalam hadis riwayat Imam Muslim, rak'atan fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Solat 2 rakaat, solat sunat fajar, makna solat sunat subuh 2 rakaat. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi solat dia bukan lagu solat hang. Solat hang tu hang bagi tahu tadi hang nak cari barang apa hang jumpa dalam tu. Nak abad ganjaran pahala semayang banyak yang tu yang beritahu. Tuan-tuan, semayang seorang satu, semayang jemaah 27. 27 bukan makna 27 pahala. Dia tergantung pada khusyuk kita. You see now, clear cut. Tergantung pada khusyuk. Tadi dia kata tak kisahlah aku pun tak khusyuk. Dia kata ulama pun malas nak faham pasal khusyuk. Ni dia cakap khusyuk pula. Dia main pula waktu tu. So kita dengar macam mana dia pecah. Okay. Sempoi. Walau mana. Kalau kita khusyuk mungkin 27 kali sejuta, dapat 27 juta. Satu waktu mungkin ada 27 kali 1 bilion, 27 bilion. Orang khusyuk 27 kali 10, 270. Kan? Tak apalah 27. Nak habang Allah nak bagi, tuan-tuan. Dan Nabi berpesan apabila ditanya apakah amalan yang paling utama, as-salat ala waqtiha. Hadis Muslim, solat awal waktu. Ni di antara nak bagi tahu. Di sinilah. Go on about solat, go on about this, apa keuntungan solat, apa keistimewaan solat, apa kata Nabi, apa kata hadis, apa kata Quran. Bila masa kita tentang benda tu kita tak tentang. Tapi masalah dia yang aku cerita, solat aku. Jadi lagu mana tunggang langgang itu ini apa, dan Quran ada menyatakan pula. Itu saja. Tak pernah pun kita bangkang pasal keterangan hadis dan Quran. Kita bercerita apa yang berlaku dalam kita. Tapi tak tahu nak hampa yang duk dengar ni, bila hampa angkat ni, hampa lenyap Tuhan yang wujud yang ada tu tiada lain melainkan Allah semata-mata. Alhamdulillah, go on. Aku tak pernah kata apa bab tu. Syukur alhamdulillah. Tapi aku bukan macam tu. Ini Facebook aku, ini YouTube aku. Aku cakap apa yang berlaku kat aku. Tapi ini ruang Facebook mereka, ini ceramah mereka, hentam aku. That's a difference. Dan fitnah kat atas aku. So nak cerita bab solat, baguslah. Tapi pentingnya dan utamanya ibadah solat. Sehingga semayang sunat subuh tu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu sunat subuh, fardu subuh.
Allah tuan-tuan, seolah-olah berqiyam mulai di sepanjang malam. 7 Okey lah, ganjaran okey. Abu subuh. Saya tak kena pergi surau masjid subuh lama dah, 10 tahun tak pergi, kat 100 tahun nambah tak pergi. Kan siapa bagi peluang bini aku semayang jemaah dengan aku. Nah, kita duk asyik duk warak main surau masjid sikit kali, bagilah peluang lepas semayang belakang kita jadi imam kan. Gambar-gambar hampa tak biasa jadi imam tak ada masalah, suruh bini nak jadi imam. Allah. Bunyi tu syok sempoi ya. Aku jam tu, aku tak tahu nak kata